Kenapa abang perlu marah Adam sampai macam tu sekali? Elok sangat ke perangai macam tu? Orang datang dengan niat baik nak tolong. Kalau tak nak terima, tak perlu, biada. Mia jangan nak bela sangat Adam tu lah. Jangan sampai abang halang Mia daripada jumpa dengan Adam tu pula. Halang jumpa Adam? Abang, Sophie masih lagi tak boleh fokus dengan kerja. Okey? Kontrak semua siapa nak buat? Sudah cari lawyer lain? Ke abang nak Mia berhenti kerja? Kalau perlu berhenti, Mia berhenti je. Senang cerita. Banyak sangat ke duit abang nak tanggung Mia? Mia cakap apa ni? Oh, maknanya bila abang dah susah sekarang ni, Mia dah tak sanggup nak hidup dengan abang macam tu? Abang buang ego abang tu dulu, baru Mia akan jawab. Jika kau fahami hatiku, ya selamanya. Ya, pergi mana? Mia dah balik rumah. Apa ni? Tak payah habis nak buat perangai ni. Bukan Mia yang buat perangai, tapi abang. Abang tertekan sebenarnya dengan Mia. Jadi abang tenangkan hati abang tu puas-puas. Lepas ni tak payah nak tengok muka Mia. Dan Mia dah tak larat lah nak gaduh dengan abang. Pergilah. Pergi mana Mia nak. Sebab orang bijak pandai macam Mia ni memang tak reti nak hormat suami. Jika kau fahami hatiku yang selalu setia mencintaimu, biar badai datang melanda. Itu dia tadi antara perkongsian berkenaan dengan topik kita hari ini, 7 hari mencintaiku 3. Mungkin ada sedikit sebanyak yang ada kena-mengena juga yang untuk mereka penonton di rumah kan boleh kaitkan dengan kehidupan. Lagi-lagi raya ni, sebelum raya masa Syawal, masa Ramadan tu okey baik dengan pasangan. Bila dah naik Syawal ni dah keluar dah macam-macam. Dah sebelum Syawal pun dah kelahi dah. Ada. Nak balik kampung siapa? Betul. Nak beraya ke benda. Betul awak Maknanya memangnya situasi benar-benar berlaku. Betul. Kita tak nafikan. Dan hari ini kita nak kongsikan dengan penonton berkenaan dengan topik terhakisnya rasa hormat. Dan seperti mana saya dah katakan pada sebelum kita berehat tadi, ada tamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Ifah Razia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya. Apa khabar semuanya? Apa khabar dia? Semuanya. Apa khabar Fatih, cantik ni dia. Terima kasih, Ya Allah, comel betul. Saya baru first time tengok dia ni. Ya, ya ke? Di alam maya. Hari Alhamdulillah. pun bertambah segak. Alhamdulillah. Walaupun uban-uban dia tak touch up highlight ke apa semua, tetap dia handsome lah. Handsome Malaya lah. Alhamdulillah. Masih lagi kekal lah jawatan Terima tu. kasih. Selamat Hari Raya. Maaf saya dan batin. Ifah Razia seorang isteri, seorang wanita berkarier, seorang usahawan hebat. Dan tidak ketinggalan juga bersama kita pada hari ini Cik Saiful Bahri yang telah pun bersedia dalam talian. Apa khabar Cik Saiful? Selamat Hari Raya Mak Zai Batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Selamat Hari Raya 4 Fa hari ni. Wow. Bahri, Batin, Fa, full. Kenapa I full? Cik Saiful. Full. Tapi saya nampak kehebatan Puan Ifah Razia setelah tamat Expo Ramadan baru-baru ni. Wow. Terima kasih. Berseri. Berseri kan. Maklumlah Tokyo Farm Fair memang macam ni. Okey. Baik Fatin, apa kata kita beri peluang untuk Cik Saiful membuka bicara kita pada hari ini dan tentang hilangkah rasa hormat. Secara ringkasnya kami dah bersembang santai sebentar saya tadi tentang isu yang kita nak kupas ni, tapi daripada pandangan Cik Saiful sendiri tentang hilangkah rasa hormat di kalangan pasangan ini. Bagaimana? Silakan Cik Saiful. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton wanita hari ini. Alhamdulillah. Topik kita hari ini bab kata si Farin tadi, punca-punca ataupun hilangnya rasa hormat di antara pasangan sama ada isteri kepada suami dan sebagainya. Baik, apa yang saya nak katakan di sini adalah perkara pertama yang mungkin yang biasa-biasa tu kita dah biasa dengar. Tetapi saya nak bawa yang perkara pertama yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah yang pertamanya adalah mungkin disebabkan keserasian roh yang mungkin dah tak ada. Tu yang bila saya rebut keserasian roh dah, tapi kebingungan kan. So baik, dia sebenarnya apa yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan roh seseorang itu dia tidak serasi. So maksudnya pertama kali saya jumpa Farin Ahmad sebagai contoh, walaupun tak pernah jumpa sebelum ni,
Tapi bila saya tengok muka dia tenang, elok, handsome, kacak kan. So saya seolah macam dah 10 tahun boleh berkenalan dengan dia. Menang boleh besar kawan. Farin hari ni. Wow. Kan. Tapi ada juga orang yang kita jumpa pertama kali kita tak ngam, tak serasi dan sebagainya. Begitu juga di dalam rumah tangga. Ada kalanya walaupun kita hidup bertahun-tahun. Tetapi apabila ni yang penting ni, apabila amalan seseorang itu yang mempengaruhi hati dan juga roh individu tersebut yang menyebabkan ada kalanya dulu boleh serasi tapi sekarang dah tak boleh nak serasi. Sebab apa? Sebab masing-masing ada membawa amalan ataupun gaya hidup yang tersendiri. Maaf ya. Keserasan roh juga adalah menjadi faktor ataupun yang mempengaruhi ini adalah disebabkan oleh, ada kalanya adalah disebabkan oleh perasaan dan persepsi. So yes, perasaan apa? Contoh paling mudah. Gaji aku ni sebagai isteri ni lebih besar daripada suami aku tau. Contoh. Maka situasi tersebut dia akan mempengaruhi persepsi sebagai seorang isteri untuk menghilangkan orang kata apa, rasa hormatnya sedikit kepada sang suami. Memang tak dapat dinafikan di luar sana. Ramai isteri yang lebih berkorbannya dan berbanding dengan suami. Tapi hati-hati ianya akan dipengaruhi oleh amalan seseorang tersebut supaya hatinya tidak takabur ataupun sombong dengan pengorbanan yang lebih tersebut. Sebab apabila tak dikawal, tak diteliti, tak dibendung perasaan tersebut dengan amalan-amalan yang baik, maka dia akan menjadi satu sifat kesombongan yang merasakan bahawa diri dia mungkin dah tak perlukan bantuan daripada suami, dah tak perlukan pengorbanan daripada pasangan dan sebagainya. Ini yang dikatakan bahawa keserasan roh itu dah mula tiada ataupun dah mula merenggang akibat daripada hati dan juga amalan individu tersebut. Baik. Itu kita dah cerita punca dan masalahnya. Betul. Tadi kalau apa yang dikongsikan oleh Cik Saiful kan, hati, amalan dan juga kalau kita tahu kedudukan wanita. Kalau kita melihat kepada Ifah Razia sendiri, kedudukan artis, pelakon, seorang isteri. Kan kita tahu macam mana sebenarnya kita nak seimbangkan. Kita ni isteri tapi kita nak kena hormat juga suami. Tapi kita ada segala-galanya. Ada tak pernah kata-kata ataupun menyakat daripada orang luar yang macam katakan, oh Kak Ifah ni yang orang kata Queen control. Bukan queen control. Memberi segala-galanya. Jadi boleh ada peluang untuk hilang rasa hormat tu. Terima kasih Fatin, soalan dia sangat bagus bagus sangat, suka sangat. Dan apa kata dengan Cik Saiful tadi, kita kena tengok roh kan. Macam saya selalu masuk roh. Masuk roh pun dah menjadi. Biasanya saya. Okey, berbalik pada soalan Cik Fatin tadi, saya tak nafikan masyarakat akan pandang saya sebagai seorang isteri, seorang selebriti, seorang entrepreneur juga. Mungkin mereka menganggap saya ni ada segelintir golongan yang macam ni. Okey, mungkin ada rasa hilang hormat pada suami. Macam kes saya berbeza dengan kehidupan orang lain. Bezanya saya, orang lain pergi kerja, saya duduk rumah. Orang lain cuti, saya bekerja. Orang lain tidur, saya bekerja. Kehidupan saya agak berbeza dengan kehidupan orang lain. Jadi tak sama. Macam saya pula, suami saya berada sentiasa dengan saya 24 jam di belakang saya. Dan suami saya selalu menyokong. Dan suami saya tidak mahu ke depan. Dia yang menjadi mastermind kepada saya supaya saya lebih menonjol ke hadapan. Spotlight tu lebih kepada saya. Dia tak nak spotlight untuk kepada dia. Jadi apa tindakan saya, apa yang saya lakukan adalah atas arahan dia saya bertindak. Sebenarnya itu yang membezakan saya dengan orang lain. Saya tak sama. Cara kehidupan saya, cara pekerjaan saya tak sama dengan orang lain. Jadi tidak ada kat situ isu tidak ada timbulnya rasa tidak hormat pada suami. Sebab apa yang saya buat adalah restu pada suami saya. Betul. Dan arahan pada suami saya. Nak kena cakap apa, nak kena buat apa, penampilan macam mana. Semua suami saya yang menjaga saya. Jadi tidak ada isu. Mungkin pandangan masyarakat tu mungkin dia kata, Ifah kan dah lain pada dulu kan. Mungkin dia dah macam kalau dengan suami ni dah hilang rasa hormat. Tak, dia tetap suami saya. Walaupun saya ke mana pun rasa hormat tu tetap ada. Pergaduhan manja-manja tu biasalah kadang-kadang rumah tangga asam garam. Tetapi akan diselesaikan dengan cara yang berhemah yang baik. Itu je. Tapi ini yang kita kata supaya orang tak tahu kehidupan kita. Di depan tabirnya dia itu lain yang mereka lihat. Yes. Di belakangnya mereka tidak orang kata tak nampak dan tidak tahu. Okey, tapi saya nak tambah sikit. Tadi Cik Saifah ada sebut kata
tentang terbawa-bawa apabila kelihatannya macam seolah kita yang cari duit, kita yang lebih orang kata ligat kan dan sebagainya, ke depan dan sebagainya. Tetapi bagaimana Ifah sendiri menjaga untuk sentiasa menjaga batas, menjaga sentiasa hormat pada suami dan tidak terbawa-bawa dengan status yang orang nampak di luar sana tu. Terima kasih Farhin. Sebab apa? Orang memang betul. Orang nampak saya lah ke depan, saya nak cari duit, saya lah segala-gala. Tapi sebenarnya kena ingat juga rezeki itu adalah rezeki pada suami saya juga. Yang Allah bagi itu rezeki anak-anak saya juga. Mungkin rezeki itu diberikan melalui saya, tetapi itu adalah rezeki suami dan anak-anak saya. Dan orang lain juga yang di sekeliling saya, dan family saya. Jadi bila saya ke depan tu, suami saya bukan tak nak ke depan. Dia kata, tak apa, I nak you aja yang menonjol. Biar orang nampak you. Biar you yang ke depan. I di belakang you. Maknanya saya ni berjaya kerana di belakang saya adalah suami saya. Ya, support sistem yang bagus. Itu sebenarnya. Berjayanya seorang suami, di belakangnya adalah seorang isteri. Begitu. Tapi saya terbaliklah. Itu sebab saya bersyukur sebab suami saya memang menjadi seorang manager saya juga. Itu berbezanya saya dengan orang lain. Mungkin orang lain tu isteri dia bekerja dalam sektor bidang yang lain. Berbeza. Dan suami isteri dia lain. Tapi saya bersama suami bersama-sama. Kami makan tidur bersama, bangun tidur bersama. Semua bersama-sama lah. Ini bermakna Ifah sentiasa menghargai suami dan sebagainya. Tapi mungkin situasi yang berbeza bagi mereka punya karier yang berbeza dan kemudian isteri merasakan mereka lebih daripada suami. Ini berbeza-beza mengikut juga rumah tangga masing-masing. Tak apa, kita dah dengar apa yang Ifah Razia dan juga Cik Saiful kongsikan. Kita dengar juga apa kata rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Penyebab tahkis dia rasa kurang hormat antara pasangan. Daripada pendapat saya lah, salah satu puncanya maybe disebabkan oleh pasangan yang tak pandai mengawal emosi. Contohnya dia seorang yang panas baran ataupun dia seorang yang cepat naik tangan. So masalah ni kalau dibiar berlarutan memang akan menyebabkan ataupun jadi punca kepada hilangnya rasa hormat terhadap pasangan tersebut. Perasaan cinta ni dia akan terhakis kalau kita tak ada usaha untuk setiap hari buat benda yang pasangan kita suka, menggembirakan hati dia dan juga menghormati dia. Kita kena tengok dalam jangka masa panjang. Kalau orang yang tengok jangka masa pendek, dia akan cepat bosan. Ada masalah sikit, dia rasa macam nak cari lain lah, tak sayang lah. Tetapi jika orang tu melihat dalam jangka masa panjang, ingin tua bersama-sama, ingin mati bersama-sama, wah, datanglah segala halangan di sepanjang perjalanan hidup ni, kita rasa kecil je. Pada pendapat saya, apa yang boleh menyebabkan terhakisnya rasa hormat dalam rumah tangga ni adalah disebabkan oleh ego. Contohlah macam bila isteri dia kerja lebih gaji dia daripada suami, kadang-kadang suami ni rasa tercabar. Dan juga kadang-kadang isteri itu sendiri dia macam rasa dia yang mendominasikan rumah tangga tu. Kiranya macam semua yang dia tanggung. So, suami kena ikut cakap dia. Macam pandangan sebenarnya daripada rata-rata di luar sana. Dan ini ada di Facebook kita ni. Daripada Natirah Muhammad Yusof. Ini menarik. Dengarkan. Hilangnya rasa hormat terhadap pasangan kerana hati terluka dengan sikap pasangan dan pasangan itu sendiri tidak cuba untuk mengubati hati pasangannya. Selain daripada itu, pasangan yang mengambil ringan urusan dengan agama membuatkan hilang rasa hormat. Oh, ini Cik Saiful memang kena komen berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh Natirah ni. Ini macam seolah-olah mempertikaikan ataupun mempersoalkan tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing bila masing-masing ada jangkaan ataupun expectation tapi tak buat, jadi makin lama makin hilang terhakis rasa hormat tu. Cik Saiful. Okey, terima kasih Farin juga Fatin. Saya memang bagus apa yang dikatakan oleh Cik Natirah tadi. Cuma saya nak kaitkan sikit je dengan apa yang Kak Ifah sebutkan tadi, iaitu dia kena faham konsep rezeki itu adalah kita hanyalah postman. So yang menyampaikan, tetapi yang memberikan adalah Tuhan, dan mungkin kitalah yang dipilih untuk menyampaikan rezeki tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh Cik Natirah di dalam komen dalam Facebook tersebut benar. Benda itu saya masukkan di dalam perkara kedua
yang menyebabkan punca hilangnya rasa hormat mengikut kajian lapangan saya sebagai seorang isteri kepada suami ataupun suami kepada isteri ni apabila pengabaian tanggungjawab. Kata si Fahrin tadi kan, kita do expect pasangan kita buat macam ni. Kita do expect bangun pagi-pagi Fahrin ya, sebagai seorang suami, suami Fatin merasakan bahawa isteri aku akan masakkan roti canai, nasi lemak, ayam. Wow, hebat. Tetapi benda tu tidak berlaku. Baik, bila pengabaian tanggungjawab, ini perkara yang paling utama. Bila pengabaian tanggungjawab daripada pasangan, apa yang diharapkan dia tidak perolehi, maka dekat situ dia akan menjatuhkan expectation dia ataupun orang kata apa, pengharapan dia kepada pasangan tersebut. Dan yang lebih tak kesampaian. Sebab bila saya sebut tanggungjawab ni dia merangkumi dua, iaitu aspek zahir dan juga batin. Ramai orang hari ini hanya sebut pasal zahir saja, tentang duit dapur, duit belanja rumah, tentang tanggungjawab dan sebagainya, baju raya dan sebagainya kan. Tetapi mereka lupa, sebab tu nanti dah kata tadi apa, pengisian dari sudut bab rohani. So itu sangat penting sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, kalian menjadi tanggungjawab, menjadi kewajipan, bukan sahaja memenuhi zahir keperluan seorang isteri tetapi juga batinnya, ilmunya, perasaannya, emosinya untuk dididik, dibentuk dan diasuh. Dan of course kita adalah model ataupun contoh kepada mereka. Jangan jadi seperti ketam yang suruh anaknya berjalan. So kalau kita tidak membetulkan, tidak beramal dengan sesuatu amalan yang baik dan kita mengharapkan pasangan isteri untuk beramal dengan amalan yang baik tersebut sedangkan kita tidak melakukannya, maka itu adalah satu perbuatan yang saya rasa sangat zalim kepada pasangan anda. So of course bila mana tingkah lakunya baik, akhlaknya baik, maka tanggungjawabnya sebagai seorang suami, sebab topik ini adalah wanita hari ini. Saya tak boleh lebih-lebih Fahrin untuk mengutuk golongan wanita. Awas dengar tu, awas. Kita sama-sama. Ada dua orang sini wanita, jaga-jaga Dan sebenarnya mengikut kajian saya, wanita sangat tertarik kepada pasangannya seandainya suami itu pandai menghormati ibu bapa ataupun keluarganya, dirinya dan juga anak-anaknya. So begitulah sebaliknya juga sebagai seorang suami, dia juga sangat menghormati dan juga sangat respect kepada seorang isteri seandainya isterinya itu mampu untuk memberi orang kata apa, satu tanggungjawab yang baik kepada ibu bapanya, keluarganya dan juga anak-anaknya. So topik nombor 2 yang paling utama untuk mengadakan rasa orang kata apa, penghargaan ataupun respect ataupun orang kata apa, tak hilang rasa penghormatan pasangan adalah adakan tanggungjawab, mainkan tanggungjawab itu sebaik yang mungkin, jangan abaikan. Maksudnya rasa hormat, bawah dia tu ada orang kata tanggungjawab, pengisian rohani pasangan suami isteri dan baru contoh-contoh kepada anak-anak. Baik, saya sempat menjengah-jengah ni juga ni ada daripada penonton kita di Facebook iaitu Mastura Abdul Ghani. Terhakisnya rasa hormat, perasaan yang terluka yang tak dapat dibendung boleh membawa perbalahan yang berpanjangan. Oleh itu salah seorang kena beralah dan meminta maaf, tak nak berpanjangan, merajuk hati. Betul, sekiranya saya nak buat kerja yang tak sebab buat, abang tolong, dengan senang hati dia buat. Dan kalau kita lihat juga, ini bukan queen control, atas dasar tolong-menolong bersama. Saya faham konsep dia tu kan. Maksudnya kita bekerja dalam satu pasukan lah keluarga kita tu untuk kita meringankan beban suami dan juga isteri. Pernah tak Kak Ifah Razia sendiri berdepan dengan masalah ini, bergaduh tapi tahu macam mana kita nak uruskan, sebab orang luar tak tahu apa masalah keluarga kita. Jadi kita yang dengan suami kita peranan masing-masing tu macam mana? Pernah bergaduh depan orang tak? Pasal bila bergaduh depan orang kadang-kadang itu membuat orang hilang rasa hormat pada kita. Pada pasangan tu. Orang akan create lagi cerita macam-macam. Betul. Kan. Jadi macam bagi pandangan saya dengan soalan tu, sebenarnya kita ni suami isteri kena main peranan. Kita createkan cara hidup kita tu macam mana. Cara kita menyelesaikan masalah kita tu macam mana. Jadi tak perlu hiraukan pandangan orang lain pun sebenarnya. Yang nak menjalankan kehidupan suami isteri adalah kita bersama pasangan kita. Jadi kita yang menentukan cara macam mana kita nak membentuk rumah tangga kita tu. Sebagai orang yang dah lama berumah tangga kan. Saya boleh bagi sedikit nasihat. Tak lama lah, baru je 18 tahun. Kan? Alhamdulillah. Umur saya tu. Jadi 18 tahun tu kan mesti ada macam-macam lah kan, macam tadi Fahrin tanya pernah tak bergaduh dengan depan-depan orang kan. Macam saya teamwork, saya bekerja dengan suami saya dalam satu company pun, saya sebagai CEO
suami saya sebagai COO. Dalam company lagi satu dia sebagai CFO. Dia menjaga semua. Jadi memang kita bergaduh-gaduh pun pasal kerja. Tapi dia balik ke rumah tangga, dia adalah suami saya. Walaupun pangkat saya tu lebih pada dia kerana ikutkan status saya. Itu di pejabat. Tempat kerja. Tempat kerja. Walau macam mana pun, kalau tak betul saya dengan tim saya akan bersama-sama selesaikan masalah tu. Tapi di rumah apa-apa dia adalah king. Suami saya tetap king. Saya kat rumah saya tak banyak bercakap. Suami saya yang menguruskan segala-galanya. Betul. Sebab kat luar saya dah banyak bercakap. Tadi kat rumah saya senyap. Kita kena pergi rumah Ifah Razia lah. Kita tahulah macam mana. Jadi saya ni orang bercakap di rumah. Staf-staf saya tahulah. Suami saya yang ini. Dia yang king apa semua. Saya ikutlah. Okey, you kena buat ni. Okey. Tapi dia tak suruh I buat apa-apa, dia suruh I baring aja. Berehatlah. Berehat. Kerja. Berehat aja. Itulah macam mana suami saya, sebab kehidupan saya nak cakap bandingkan dengan orang lain memang berbeza. Memang tak sama situasi dia. Pekerjaan kita pun tak sama. Jadi susah saya nak bandingkan kehidupan saya tu dengan orang lain. Jangan cara ni dah saya dapat jelaskan. Betul. Jadi Ifah Razia memilih untuk memikirkan berkaitan dengan keluarga sendiri. Orang nak cakap apa, cakaplah. Tapi kita tahu sejauh mana suami mereka kita. yang tahu sendiri kan bagaimana nak mengatur. Okey, Cik Saiful, saya nak bagi satu soalan yang cukup menarik dan mungkin mencabar. Tadi kita dah sebut. Sentiasa mencabar. Kerana apa? Okey, kadang-kadang tadi kita dah sebut tentang jangkaan. Kadang-kadang pasangan suami isteri ni sebelum berkahwin, sesudah berkahwin, dia ada jangkaan tahu. Suami mesti buat macam ni. Isteri mesti buat macam ni. Sedangkan setiap insan tu berbeza-beza. Isteri mesti hormat aku macam ni. Suami mesti hormat aku macam ni. Okey, dalam pada masa yang sama juga, secara fitrahnya kalau kita tengok, sememangnya isteri perlu menghormati suami. Tapi bagaimana pula peranan suami dalam menghormati isteri? Silakan Cik Saiful. Okey, terima kasih. Mencabar soalan tu. Bagaimana peranan suami tu nak bagi isteri tu hormat kepada dia kan? Baik. Dia macam inilah, Farid. Tentang soalan tadi tu, memang betul. Ramai pasangan yang dia ada persepsi dia tersendiri terhadap pasangan dia sebelum berkahwin. Tetapi selepas berkahwin, mungkin apa yang dipersepsikan tu hanya mungkin 60-70% sahaja yang mengenai. Baik, langkah yang paling asas, yang paling utama untuk menjawab soalan Fahrin tadi kepada semua yang ada kat luar sana, termasuk saya yang bercakap pada hari ini, bersyukur. Dengan syukur baru kita akan tahu arti bahawa maksudnya kita tahu tentang kelebihan kekurangan tersebut. InsyaAllah kita syukur terlebih dahulu. Kemudian bila mana kita bersyukur tersebut, barulah kita akan meredakan apa yang ada yang sebelum ini yang mungkin kita nak tapi tak dapat dan sebagainya. Slow-slow insyaAllah dia akan datang secara perlahan-lahan. Baik, bukan berarti bila saya sebut tentang syukur ni kita kena berlapang dada sehingga kita tidak membawa sebarang perubahan dan sebagainya. Tak. Maksud saya di sini adalah bila mana suami memberi satu perbuatan ataupun tindakan yang dikagumi oleh sang isteri. So sebagai contohnya, suami memberi penghargaan kepada pengorbanan isteri. Itu paling mudah lah tu. Contoh, isteri pandai masak, telur masak kejap. So suami hargai. Contoh. Kan? So, tapi dengan nampak kecil penghargaan sang suami kepada isteri akibat daripada syukur yang ada dalam dia. Alhamdulillah aku kahwin dengan dia, bayar orang mahal, rupanya pandai dia masak kicap kan. So, Fatin pandai tu. Fatin lebih lagi. So, dengan syukur tersebut, sang isteri melihat, yes, kekurangan itu, tetapi suami memperlihatkan model yang baik, iaitu syukur walaupun kekurangan isteri tersebut di bahagian yang itu. Dan insyaAllah dengan sedikit pengorbanan yang suami berikan tersebut, maka akan mendatangkan respect sang isteri kepada suami. Kerana apa? Suami boleh menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Baik, apa yang saya nak bagi tahu Farin dan juga rakan-rakan yang ada di sana, Fatin juga Faid, tentang saya lihat komen-komen di Facebook dan sebagainya yang banyak mengatakan bahawa isu tentang berkaitan dengan hati yang terluka. Kan? Bagaimana nak timbulkan, bagaimana nak naikkan rasa hormat seandainya hati ni dah hancur, lebuh dan sebagainya. Baik, dan kebanyakan wanita-wanita yang di luar sana, dia sangat mengharapkan sang suami datang kepada dia untuk meminta maaf. Cuma saya nak bagi tahu, wahai wanita-wanita, kalau itulah harapan yang kalian inginkan, memang sukar untuk lelaki lakukan. So kenapa? Sebab lelaki sukar untuk meminta maaf tetapi mudah untuk memaafkan. Dengan secara wanita mudah untuk meminta maaf tetapi sukar untuk melupakan. Itu bahaya Cik Saiful.
Itu bahaya. Setuju? Betul, setuju. Sangat setuju. Sebab itu bila komen-komen yang timbul tu kebanyakan daripada isteri. Dia mengatakan bahawa hati ni susah untuk dirawat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia mudah untuk meminta maaf, tetapi untuk melupakan adalah sangat sukar untuk wanita. Kerana itu adalah hati seorang wanita berbanding dengan lelaki. So, orang perempuan kena faham satu je. Lelaki kalau dia maafkan sesuatu tersebut, dia bagi signal kepala pun dah mencukupi. Okey, settle. Okey, settle tu mana settle kan? Betul. Simbolik bagi orang lelaki. Dan nak dapat lelaki yang pergi datang melutut, yang maafkan abang, minta ampun sangat-sangat. Boleh mungkin Fahrin Ahmad dalam 1,000 orang. Kalau drama. Kalau realitinya, kalau realiti ni Fahrin suami saya lambat lagi. Tapi dia ada cara dia dengan body language dia. Kan? Betul. So itu antara tips lah. Tips yang saya nak share kepada wanita-wanita di sana supaya hati itu tak terus terluka. Okey, itu secara keseluruhannya kita dah fahamkan berkenaan dengan peranan masing-masing. Ifah Razia sebenarnya setuju atau tidak, ataupun adakah hormat tu dia berlandaskan juga kasih sayang yang melampau, dia akan rasa hormat. Kalau dah kurang, rasa dia dah ada fokus benda lain, jadi hilanglah rasa hormat tu. Sebenarnya kita dengan pasangan kita ni kena ada saling melengkapi kelemahan masing-masing. Kalau kekurangan seorang isteri ni, suami melengkapkan. Kalau kekurangan seorang suami ni, isteri melengkapkan. Jadi kat situ takkan ada timbul rasa kurang hormat ke, rasa kau lebih aku lebih. Selalunya yang tercabar ni sang suami lah. Bila tengok isteri tu melebihi daripada wang gaji dia ada harta yang banyak, dia ada pangkat yang besar, dia akan rasa tercabar. Dia sebenarnya fitrah lah benda tu. Lelaki. Lelaki kan, ego dia rasa tercabar. Mungkin daripada family tengok kau isteri kau ni lebih daripada kau. Ada yang macam ni orang-orang pandangan masyarakat di luar kan. Sedangkan dalam rumah tangga dia tak apa-apa, okey je. Suami dia merestui pengorbanan isteri dia. Dia tahu isteri dia buat begitu, pergi berkejaya begitu kerana untuk keluarga. Berbalik kepada konsep postman tadi tu. Betul. Itu koreknya. Jadi kita sekarang penting jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita yang menghidupkan rumah tangga kita, keluarga kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Kita yang buat perjalanan hidup kita ni sampai ke mana. Kalau ada apa-apa masalah sekalipun, terasa hati dan sebagainya, komunikasi dan selesaikan. Selesaikan secara baik. Okey, baik. Kalaulah ikutkan hati kami sebenarnya, kalau boleh kita nak bersembang lebih panjang lagi kerana banyak pengisian yang boleh kongsikan. Tetapi apa-apa pun, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita di atas talian video, Cik Muhammad Saiful Batri Osman. Terima kasih Cik Saiful bersama kita pada hari ini. Ringkas, padat tapi pengisian cukup menarik, dan juga di studio bersama dengan Ifah Razia. Terima kasih pada bersama kita pada hari ini. Tapi sebelum saya nak pengsan dulu boleh tak? Belum lagi. Penting lah. Mungkin ada sebarang pesanan akhir. Tips je. Ini macam nak berlakon drama. Ada drama baru kan? Okey, silakan. Sebenarnya saya nak pengsan yang pening-pening itu sebenarnya saya nak promosikanlah drama terbaru saya, Slow Akasia, tak lama lagi lepas raya ni. Tak tahulah raya ke berapa ke, lepas raya Syawal ke, saya pun tak pasti. Risik pada hati di Slow Akasia di TV3 tak lama lagi. Lama kita tak berlakon. Last Seputir Kasih Ramadan. Ini kembali lagi Ifah Razia. Nampak I'm back. You see me Jangan risaukan Ifah Razia, Cik Saiful akan menyaksikan drama tersebut insya-Allah. Okey, terima kasih kepada kedua-duanya dan kepada para penonton. Sebentar lagi kita ada seorang artis yang sangat berbakat bersama dengan kita. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.